إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. Tercekut nazilah nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa sattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah
الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjing kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sallallahu alaihi Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya mujib, amin ya mujib doa as-sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji kita rafakkan kepada Allah atas kurniaan limpahan daripadanya. Kita dapat lagi bersama-sama untuk berada di dalam majlis ilmu bagi menyambung kitab Daqaiqul Akhbar, kitab yang menyentuh tentang surga dan neraka, kitab yang menyentuh tentang hari-hari ghaib yang mana yang bakal kita lalui, yang setiap makhluk wajib percaya tentang kewujudan hari-hari tersebut. Yang mana insya-Allah pagi ini kita akan sambung bab yang ke-21. Kan? Tiupan sa'iq dan faza'. Muka surat 90. Kalau kitab Jawinya baru muka surat 18. Kitab Ruminya muka surat 90. Nama tiupan nama sa'iq. Kalau eja Arabnya sad, ain,
Qaf. Soalnya qaf. Kalau hijau dalam bahasa Melayu, FHA kan? Itu dia buat koma di atas. Ataupun saya langkau ni. Tak rasa macam belain pun. 88 lah Ustazah. 88. Wa nufiqa fis sur. Diriwayatkan. Okey, yang bawah sekali nak. Naknya dia berhubung kait kedua-duanya. Tak apa, alhamdulillah. Terima kasih. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, kalau kita tengok di sini, kenapa disebut di sini Abi? Awak tak sebut Abu kan? Diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Kenapa dia tak sebut Abu Hurairah? Sebab dia didahului dengan perkataan daripada. Garis kat daripada tu, sebab tu dia buat Abi. Kalau tak ada perkataan daripada, dia buat Abu. Itu dipanggil harfun jar. Huruf jar. Yang memajrurkan isim. Tu kerja dia. Kerja daripada tu menjadikan bu jadi bi. Itu cerita nahwu dia dalam bahasa Melayu. Kenapa dibacakan dengan abi? Kalau orang tanya awak jadi abi, jadi majrur. Majrur dengan sebab-sebab. Sebab daripada. Kalau dia tak ada daripada, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pasal apa dia jadi Abu? Sebab dia main oleh. Dia jadi mubtada. Dia jadi khabar bagi mubtada. Sibih jumlah isim, ismiyah. Lalu itulah ceritanya nahwu. Tajuk saja nak kongsi. Kalau kita tertanya-tanya sendiri, awak main abi pula duduk dengan Abu. Apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya Nabi SAW bersabda dalam mafhumnya. Mafhum ni maksud dia dalam kata-kata Nabi yang kita faham, dalam bahasa yang kita faham, yakni bahasa kita lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan sangkakala dan padanya terdapat 4 cawangan. Allah Ta'ala telah menciptakan, kata baginda SAW, Allah Ta'ala telah menciptakan sangkakala. Yang mana sangkakala itu mempunyai 4 cawangan. Maksud di sini 4 cawangan ni corong. Okey, tulis corong bagi faham dulu. Macam kita tengok dalam masjid, kalau kata dia nak azan kan, dia nanti ada corong menghadap ke kampung tu, belah timur, menghadap belah barat, menghadap belah utara, belah selatan kan. Jadi perumpamaan kata baginda Nabi SAW, penciptaan Allah tentang sangkakala ni macam mana yang boleh dengar sampai seluruh dunia. Bukan satu karya. Bukan satu karya, bukan satu daerah, bukan satu negeri, bahkan seluruh alam. Bukan sahaja di dunia, bahkan di langit, juga di dalam perut bumi. Sampai macam mana punya tiupan. Awal hari itu kita belajar dah tentang penceritaan Rasulullah pada yang dikata wa nufikha fis sur. Ditiupnya sur. Sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sur ni macam mana? Nabi jawab apa? Siapa ingat lagi? Nabi jawab apa? Sur ni macam tanduk kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sur ni qarnun, kata baginda. Dia macam tanduk. Di dalam riwayat Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, mengatakan perumpamaan Nabi SAW mengatakan tanduk ni, yang mana di dalam tanduk itu mengandungi ruh seluruh umat manusia, sama ada yang masih hidup ataupun yang dah lama mati. Apabila ditiupnya sangkakala tersebut, maka berhamburlah mereka itu, akan binasa pada keseluruhannya. Lalu bermacam-macam hadis Nabi cerita tentang sifat sur ni, sifat sangkakala. Kita panggil sangkakala. Sangkakala ni dia berasal daripada perkataan Hindu kuno. Tahu nak? Sangkakala. Iaitu berbentuk seperti cangkerang. Tahu cangkerang? Kulit siput
Siput gondang, tahu tak yang besar tu. Yang kalau kita tengok filem-filem klasik, waktu berperang dulu, dia pakai tiup bunyi bom. Itu bahasa Melayu. Pinjam daripada Hindu kuno. Sangka, iaitu satu tiupan daripada siput kala yang bunyinya berkala-kala. Mana dia bunyi 2 kali. Ada kata 3 kali, ada kata 4 kali. Okey. Jadi maka kita ertikanlah sangka kala dan kita guna. Berdosa tak nak guna? Tak berdosa. Walaupun dia perkataan Hindu, dia tak berdosa. Okey? Lantas Nabi SAW pun menceritakan terus apabila ditanya oleh para sahabat macam mana gema bunyi itu boleh menyusuk kepada seluruh pelusuk alam. Nabi pun cerita. Ya, dia terdapat padanya 4 cawangan. Hampa ingat hampa punya ni dia ada cawangan. Allah Ta'ala punya cawangan lagi besar, lagi luas. Yang mana dia kata cawangan? Yang pertama cawangan pada maghrib, berada di maghrib. Maghrib ni maksud dia barat. Maghrib maksud dia kita panggil barat. Kalau Arab dia panggil tenggelam. Tenggelam. Di mana? Cawangan pertama dia duduk di tempat tenggelam matahari. Hujung langit. Hujung langit bagi pandangan mata kita. Kita kata tu paling habis penghujung lah. Kalau matahari tenggelam tu pada penghujung. Tapi memang tak sampai-sampai lah. Tapi lagi jauh. Cuma kita nampak dia tenggelam. Tapi kita tak tahu dia ke mana. Punya dia berpindah ke negeri lain, ke negara lain. Dan cawangan yang kedua ke masyriq. Okey, kita panggil masyriq timur. Arab kata masyriq ini tempat terbit matahari. Yang kita duduk semayang syuruk. Kan? Semayang syuruk, semayang isyraq. Itu masyriq. Tempat terbit matahari. Kemudian cawangan yang ketiga. Iaitu di bawah bumi yang ketujuh. Bawah paras. Bumi yang paling terbawah sekali. Yang dia kata bumi itu mengandungi 7 lapisan. Dia di bawah sekali. Ada satu cawangan. Okay, kalau kita bayangkan dengan akal kita yang sempit ni, kita kata corong lah. Dan mana dia kata cawangan yang keempat? Dia kata di atas langit yang ketujuh. Yang paling tinggi. Yang paling teratas sekali. Itulah cawangan yang paling tinggi sekali. Bermakna dia ada di 4 penjuru dunia. Penjuru alam. Nak kata dunia, dunia saja. Kita bukan, kiamat bukan berlaku pada dunia saja. Dunia yang kita huni ni. Tetapi pada seluruh alam. Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi serta apa yang ada di dalam perut bumi. Kesemuanya berlaku gerak gempa. Yang mana kalau kita baca dalam surah Insyiqaq, surah Insyiqaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Izas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa haqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa haqqat." Allah Taala nak cerita bukan saja di bumi tapi di langit. Izas samaa'u syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Yang kita duk pandang ni hari ni, hak yang langit tu hak yang biru terbentang tu. Bukan hak yang putih tu awan. Hak yang biru tu. Jauh sejauh-jauhnya. Kalau kita kata bintang tu jauh, ada yang sampai perjalanan 100 tahun nak sampai, tapi langit lagi jauh. Langit lagi jauh. Tapi ada satu makhluk dah sampai. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sampai, bahkan menembusi langit-langit sedemikian. Hebat Allah memperjalankan hamba dia. Dan Allah sebut berkali-kali dalam Al-Quran cerita pasal langit tu. Yang kita panggil langit dunia. Sebab apa kita panggil langit dunia? Yang tu kita nampak.
Hak kedua, ketiga, macam dalam cerita Isra Mi'raj yang baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi ni. Kita tak tahu macam mana, tapi yang kita nampak pada langit dunia, langit biru tu, Allah Taala nak cerita dia terbelah. Iza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha waqat. Memang patut kata Allah pasal dia taat dekat aku. Wa adzinat li rabbiha waqat. Dia memang taat kepada Allah. Kemudian dia kata apa lagi? Wa idzal ardu muddat. Apa jadi pada permukaan bumi ini? Maka dia kata bumi itu akan diratakan serata-ratanya. Waktu ni, waktu bila ni? Waktu tiupan sangkakala, hak yang ada di bawah perut bumi tu, cawangan kita sebut tadi nah. Cawangan yang berada di perut bumi ni, bila sampainya bunyi tiupan tersebut kepada bumi yang berada di bawah, dia akan buat apa? Dia akan menghamburkan apa yang ada di dalamnya. Nah, Allah cerita lagi dalam surah Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Kan ya bang? Nah, dia kata apabila bumi itu digegarkan, digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kenapa jadi macam tu? Kerana cawangan yang berada di bawah perut bumi, di lapisan yang ketujuh tu dah bergegar. Tak sanggup mendengar bunyi gegaran yang amat dahsyat tersebut, maka wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa jadi pada bumi tersebut? Cawangan yang ada di bawah, akhraj, dia mengeluarkan semua apa yang ada dalam dia. Dia menghamburkan keluar. Yang kita tengok, apa yang ada di bawah perut bumi sekadar yang kita cangkui, kita korek. Nah, kadang kita jumpa cacing. Ke dalam sikit kita jumpalah batu. Dalam sikit lagi kita jumpalah tanah. Ke dalam sikit, ke dalam sikit, ke dalam sikit. Lebih dalam, wallahu alam. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Akhrajatil ardu. Dia akan berkeluar. Pasal apa? Cawangan tu dah bunyi. Nah, waktu ni kita waqala al insanu mala. Manusia masa ni kita duduk tengah ni. Kita duduk tengah. Nah, dengar tempikan daripada maghrib, tempat terbenam matahari. Matahari tak terbenam lagi. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ni semua ayat-ayat Al-Quran yang cerita pasal keadaan tiupan sangkakala ni. Jumi'asy syamsu wal qamar ni dikumpulkan, dihimpunkan syamsu, matahari, wal qamar dan bulan dikumpulkan dalam satu masa tu. Wa khasafal qamar. Allah kata tak ada cahaya. Nah, Allah ya Allah. Pasal apa? Hanya kerana tiupan sangkakala tersebut. Yang kata mai daripada 4 cawangan. Tang mana nak lari? Manusia ni berlari bertempiaran. Ainal mafar. Nak lari tang mana ni? Nak pergi lari tang mana ni? Masa tu tak boleh cari handphone. Buka sat tengok apa cerita. Buka sat Google sat tengok apa cerita ni. Tengok sat apa orang WhatsApp, apa yang jadi. Tak ada dah. Tak ada dah waktu ni. Dalam cerita hadis Nabi SAW, orang yang tengah minum air dalam mulut pun dia tak sempat nak telan. Luah bang. Kalau ada makanan yang dah dia kunyah, hancur lah. Halus dia kunyah. Tinggal masa nak telan, dia buang. Ibu yang sedang menyusukan anaknya, buang anak. Yang sedang hamil, gugur anaknya. Budak-budak beruban rambutnya. Ni semua cerita ni cerita daripada hadis sahih, daripada hadis Nabi SAW. Macam mana keadaan bunyi yang amat dahsyat tentang bunyi sangkakala tersebut. Sampai kepada tahap tu. Nah, dia kata nak, sabda Nabi SAW dalam mafhumnya, adakah kamu sekalian tahu apakah hari itu? Dia tanya, yang tahu tak? Hari 4 cawangan tu hari apa? Berkata mereka, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda Nabi SAW, hari itulah
Allah Ta'ala berkata kepada Adam alaihissalam, berdiri olehmu dan bangkitkan anak engkau, bangkitkan neraka. Maka berkata Adam alaihissalam, berapakah setiap 1000? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada 1999 ke neraka, hanya 1 ke surga. Sehingga menjadi sukar demikian ke atas kaum dengan tangisan yang amat sangat serta amat duka cita. Jadi dalam suasana yang dah bumi diratakan, wa idzal ardu muddat, selesai daripada berlaku huru-hara yang amat dahsyat tu, berhenti seketika. Nah, berhenti seketika apabila bumi itu diratakan. Maknanya habislah semua. Kita tinggalkan segala nikmat dan keseluruhan yang kita kutip di dunia ni, yang kita kumpul di dunia ni, kita tinggal. Tak ada satu apa pun yang kita bawa. Melainkan satu-satunya yang kita bawa balik adalah amalan. Apa juga amalan kita, baikkah, burukkah, itulah bekalan yang kita bawa, yang bakal sama-sama menemani kita menghadap dengan Qadhi Rabbul Jalil. Hari itu pilih cerita. Bukan nak boleh bohong lah. Cerita satu-satu apa yang kita buat, apa yang kita kata, apa yang kita niat. Allah Maha tahu semua, tapi kena cerita balik. Siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tanya, dia dah tahu. Sebab dia nak memalukan kita. Cerita kat semua orang apa yang buat. Tak mahu segan cerita bagi orang semua dengar. Buka lembaran masing-masing. Buka cerita. Apa yang selama ni Allah Ta'ala tutup aib kita. Alhamdulillah, kita tak baik sangat kan? No? Ngaku dah kita tak baik sangat. Kau tak ngaku saya baik, 100% saya baik. Nah, saya tak mengaku nah kata saya baik nah. Jadi hari ni Allah tutup keaiban kita. Orang nampak kita baik. Nah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau tutup aibku. Betapa busuknya diri ni. Dan di sana Allah nanti buka. Hang baca sendiri. Hang cerita dekat orang. Bukan Allah Ta'ala nak tahu, kerana Allah Maha tahu. Allahu Khabir. Allah tu dia Maha tahu. Pengetahuan Allah itu begitu terperinci. Kalau tak cerita pun dia tahu. Tapi dia suruh kita cerita. Dia suruh kita baca. Baca dengan sekuat-kuat hati seluruh makhluk yang berada di sana dengar. Jadi bila ni? Perkara ni jadi bila? Selepas tiupan sangkakala yang kedua. Jadi. Nah, kata kepada Nabi Adam alaihissalam. Anggerak saat bangkit. Semua bangkit anak-anak cucu. Bangkit ke semua? Ni sebah banyak, mana nak cerita ni? 1000, ada seorang je ke surga. 999 lagi ke neraka. Dalam jumlah manusia. Ramai, manusia ramai. Tapi malangnya, 1. Dalam 1000 tu nisbah 1 je ke surga. Baginda Nabi SAW adalah penyaksi yang paling patut mendengar apa yang Allah Ta'ala khitabkan. Khitab ni katakan kepada Abu Bashir, bapa bagi segala manusia tu. Yang mana dalam 1000 manusia ada 1 yang akan ke surga. Kalau 2000 baru 2. Sikitnya, sikit kan? Sikit. Kalau kata dapat 50 pun jadilah. No? 950 dah ke surga. Ke neraka dapat 50 pun jadilah. Ni dah 1 je. Dan ketika ini berlakulah tangisan yang amat sangat. Manusia akan bertempiaran mencari syafaat. Ni yang kita cari syafaat. Waktu bila? Tiupan sangkakala yang kedua. Cari syafaat ni apa dia? Cari pertolongan. Nabi minta dekat siapa pertolongan ni? Masa ketika ni kita lupa bahawasanya kita ada seorang Nabi. Kalau kita ingat, Alhamdulillah. Ingatlah dekat dia. Ingatlah dekat dia.
Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Allah Ta'ala ulang banyak kali. Taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Hampa tak boleh buang dia. Sebab nak menuju kepada Allah melalui pintu Rasulullah. Jin melilau pakat, melilau cari, nak cari siapa, nak minta tolong siapa, dengar para nabi semua nafsi. Aku nak lepas diri aku ya. Hampa punya pasal lah. Itu ketika di dunia aku dah bagi tahu dah. Aku dah sampai dah. Rasulullah boleh tak kata kat kita macam tu? Boleh. Waktu di dunia dulu aku dah tinggal kat hampa 2 wasiat yang paling berharga. Aku pesan-pesan lagi. Aku cerita-cerita lagi. Aku suruh hampa baca. Yang hampa tak ambil tahu. Hari ni punya pasal hampa lah. Dia boleh tak kata macam tu? Dia boleh. Dia boleh berkata. Tapi dia tak kata. Dia duk susah. Tentang 1000 nisbah 1 je ke surga. Dia duk susah. Makhluk yang paling sibuk di padang mahsyar adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata tangisan yang amat sangat serta amat duka cita di kalangan seluruh makhluk pada hari itu. Justru itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku harap agar kamu sekalian suku 1/4 ahli surga diharap. Harap sangat-sangat. 250 suku kan? Kalau dalam 1000, suku dia 250. 250 boleh masuk surga. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ya Rasulullah. Madad ya Rasulullah. Kasihmu terlalu besar pada kami. Aku harap sangat bila dia sembang, dia cakap dengan para sahabat. Aku harap sangat hampa dapat suku pi. Waktu tu, suku 250. Kemudian sabda Nabi SAW lagi. Aku harap agar sekalian kamu dapat 1/2. Dia minta, dapatlah 1/2. Setengah. 500. Yang awal tu Allah bagi kat dia 1 je. 1 je. Dia minta suku. Dapat suku. Dia minta setengah. Dapat setengah. Sehingga berasa gembiralah ke semua para sahabat. Seronok sahabat ingat. Rasulullah ni menjadikan diri dia sebagai jaminan. Di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Ya Allah. Mintalah di kalangan umatku dapat setengah. Dapat 1/2. Justru itu Nabi SAW. Aku harap agar sekalian kamu dapat 2/3. Berapa 2/3? 750. Ini adalah satu hadis sahih. Bila dia minta kepada Allah 750. Dan dicerita dalam hadis tu 750,000. Ya Jibril dia kata, sekali engkau kutip umat manusia ke syurga, banyak mana boleh kutip? Kata Jibril, aku boleh kutip sekali, aku kutip aku dapat 750,000. Kita ambillah semua di kalangan umat aku. Berapa kali yang kutip ya Jibril? Ini hadis dhaif lah, saya baca hadis dhaif. Kata Jibril, aku kutip 3 kali. Dia kata, kutiplah ketiga-tiga kalinya umat-umatku. Cari di kalangan umat dia. Dia cari di kalangan umat dia. Carilah umatku. Jibril kata, aku tak kenal. Aku tak kenal mereka yang mana satu. Yang lidahnya selalu berselawat ke atasku. Yang tidak pernah putus mengingatiku. Ketika mana mereka bermunajat kepada Allah, maka namaku selalu mereka iringkan. Itulah mereka. Waktu tu barulah kedengaran ada lafaz-lafaz selawat. Ada lafaz. Masing-masing mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kami, bahkan umat-umat terdahulu, umat-umat kepada Nabi lain pun, kaum-kaum kepada Nabi-Nabi lain, ruginya, alangkah baiknya jikalau kami lahir sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kami dapat dikutip sebanyak 3 kutipan. Masuk di dalam golongan
yang kata 2/3 yang akan menjadi ahli surga. Masya Allah, hebatnya cinta Nabi SAW. Lagi disebut, ini hadis sahih balik, lagi disebut di dalam hadis sahih, berlari-larilah umat manusia ketika tu di padang mahsyar ni sambil membawa suratan amal yang digenggam di sebelah kiri, mencari pertolongan. Mana nak pergi ni, mana nak cari ni. Waktu ni Allah kata, pergi cari Nabi hampa. Pergi cari Nabi hampa. Duk cari Nabi Muhammad. Cari Nabi Muhammad. Tang mana Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad. Tak kenal. Tak pernah belajar pun nak kenal dia tu. Tak pernah cari siapa dia. Dia anak siapa pun tak tahu. Dia bangsa apa pun tak tahu. Sebab itulah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala buat satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Nak bagi kita kenal. Walaupun kitab tersebut, hadis-hadis yang ada dalam tu, semua tu bukan daripada lidah Rasulullah. Maknanya dia bukan Rasulullah yang kata, tapi sahabat-sahabat yang tulis balik. Macam ni Nabi, macam ni Nabi. Gambaran susuk tubuh sekujur manusia agung yang kita sebut syafa'atul uzma, yang akan memberi syafaat yang teragung di masa nanti, yang akan hadir pada hari itu. Bila dia main dekat kita tak kenal, maka dia takkan singgah, dia takkan singgah. Sebab dia lah makhluk yang paling sibuk. Baik, kita sambung sikit lagi. Sementara pada sangkakala itu terdapat beberapa pintu dengan bilangan roh. Ini hadis dhaif. Dia kata dalam sangkakala itu terdapat beberapa pintu, lubang. Yang mana dia sebut, dia kata 70 rumah. Satu daripadanya ialah segala roh malaikat. Satu lagi roh jin. Satu lagi roh manusia. Satu lagi daripadanya roh syaitan. Satu lagi roh binatang melata di bumi. Hingga semut sekalipun. Sehingga sempurna 70 jenis yang dibahagikan oleh Allah Ta'ala kepada Israfil alaihissalam. Kita ulang balik cerita tentang kejadian malaikat Israfil. Allah Ta'ala bagi satu tugas kepada dia, meniup sangkakala. Pada hari diciptakan dia, diletakkan dia di bawah arasy. Ini ulangan, ini pelajaran ulangan. Diletakkan dia di bawah arasy. Mata dia seolah-olah tak berkejip, terus memandang ke arah arasy. Nak tunggu perintah, tiup, maka tiup. Satu hari Nabi SAW bila melihat para sahabat yang sedang bergelak ketawa, dia kata, Nabi ni tak ada perasaan ke nak gelak? Bila Nabi kata, macam manalah aku nak seronok? Kerana sur dah berada di bibir Israfil. Macam manalah aku nak gelak? Dia duduk tunggu masa saja. Tak lepas, tak ghalib, tak ghafil. Walaupun satu saat menunggu perintah daripada Allah untuk ditiupkan. Dan di dalam tu disertakan ada beberapa lubang, dan lubang itu adalah lubang-lubang roh. Bila ditiup, ini pendapat saya kata, yang ini bukan pendapat daripada sahih, ini dhaif. Bila dia tiup maka akan terkeluarlah. Terletak perumpamaan macam habuk yang duduk di dalam tanduk. Kemudian apabila ditiup dengan satu tiupan yang kuat, maka berterbanganlah keluar habuk-habuk tersebut. Perumpamaan. Ini bukan hadis sahih. Jadi dia kata ada lubang manusia, ada lubang binatang, ada lubang jin, ada lubang malaikat. Dia sebut binatang ni hingga sekalipun daripada binatang yang besar sampai yang kecil, sampai yang melata lagu semut. Semuanya akan keluar. Maknanya pada keseluruhannya. Justru itu dia pun menghantarkannya di atas mulutnya. Ia sendiri melihat apabila disuruh, maka ia pun meniup 3 kali tiupan. Tiupan pertama, kecut hati terkejut. Tulis itu.
Tiupan pertama ini yang dinamakan sa'iq nama fazak. Fazak F-A-Z-A patut koma yang kan kita baca lagi. Itu nama fazak. F-A-Z-A tu koma di atas. Kalau nak eja dalam bahasa Arabnya fa zai ain. Fa zai ain. Bubuh bagi atas semua. Fazak. Ini cerita dalam Al-Quran bukan cerita reka-reka. Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua nama dia mati. Tiupan yang kedua ni mati. Mati di sini nama sa'iq. Sa ain qaf. Sad ain qaf. Sa bagi fathah, ain bagi kasrah, qaf bagi sukun. Sa'iq. Okey. Tiupan yang ketiga nama dia bangkit hidup. Ba'as. Ba'ain sa. Dia kata saya tak kerti nak jerumi, tak berbunyi. Ba'as. Bangkit. Ba'ain sa. Sa 3 titik tu. Tulis bila belajar. Kan? Kita kan belajar. Kita tengok . Berkata Huzaifah, ya Rasulullah, bagaimana akan ada segala makhluk ketika sangkakala ditiup? Sabda Nabi SAW, ya Huzaifah, demi diriku di tangan kudratnya, ditiup sangkakala sehingga berdiri kiamat. Seorang lelaki sesungguhnya telah mengangkat satu suf ni satu suapan ke mulutnya, tetapi tidak mampu memakannya. Dia berusaha mengangkat pakaian antara hadapannya supaya dapat dipakainya, tetapi tidak mampu memakainya. Dia berusaha mengangkat tempat air ke mulutnya supaya dapat meminumnya, tapi ia tidak terdaya meminumnya. Huzaifah ni seorang sahabat Huzaifah Al-Yamani. Nama dia Huzaifah Al-Yamani bertanya kepada Rasulullah SAW, macam mana keadaan seluruh makhluk ni ketika mana ditiup sangkakala ni? Ditiup sangkakala yang pertama, macam mana keadaan ni? Kata Nabi, perumpamaan Nabi kata ni, punya kecut hati, punya takut pada suasana tu. Dia kata, orang yang tengah nak makan, tak boleh nak pergi ke mulut pun. Tak sempat dah nak hantar makanan ke mulut. Bahkan yang ada di dalam mulut, nak telan pun dah tak sempat. Minum pun macam tu juga. Tak boleh masuk dah. Melainkan hanya ada satu tujuan, nak lari. Kalau kata nak pakai baju pun tak dan. Tak sempat nak pakai baju, tak sempat nak minum, tak sempat nak makan. Itu dalam suasana tiupan sangkakala yang pertama, yang mana saya sebut tadi, nama dia apa? Fazak. Nama Fazak. Okey, sambung sebelah. Bab ke-21, tiupan sa'iq dan Fazak. Kita cerita yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran beberapa tempat, beberapa kali. Kata Allah, sangkakala yang ditiup itu menjadikan segala penghuni langit dan bumi berasa terkejut, melainkan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang dikehendaki, baik beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah tidak merasa terkejut. Siapa ni makhluk ni? Pertama, Jibril alaihissalam. Yang kedua malaikat Mikail alaihissalam. Yang ketiga, Israfil alaihissalam. Ketiga malaikat ini masih berada. Maaf, bukan Mikail, Israel. Yang kedua Israel. Maaf, saya silap sebut. Pertama Jibril, kedua Israel, ketiga Israfil. 3 makhluk ni yang Allah Ta'ala tak kejutkan mereka. Tak letakkan rasa kecut, rasa fazak. Sebab apa? Sebab Jibril alaihissalam memang Allah Ta'ala dah bagi tahu dekat dia sekian hari bulan. Sekian hari waktu ni begini. Sampaikanlah utusan terus kepada Israfil. Tiuplah sangkakala.
Israfil tak terkejut sebab dia tukang tiup. Nah, dia tukang tiup. Israel menanti perintah daripada Allah untuk mematikan semua makhluk. Itu sa'iqah. Hang dulu, hang tunggu sat dulu. Nah, lagi tak mati habis hang tak boleh mati. Duduk dulu. Ketiga-tiga makhluk ni, itu yang dikatakan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tiga makhluk ni masih ada, tak rasa takut, tak rasa terkejut, tetapi menunggu perintah untuk tugas seterusnya yang hendak diperintah oleh Allah Ta'ala. Ketika itu berjalan segala bukit sebagai berjalan. Jangan duk bayang bukit tu tumbuh kaki duk berjalan lenggang-lenggok maklimah tu dah. Tak. Apa yang dijadikan? Dia kata mereka itu akan hancur. Nah, hancur, berterbangan menjadi debu. Terbang menjadi debu pada keseluruhannya. Bergerak langit. Nah, sebagai dengan keadaan yang bergerak. Fa idza insyaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhihan. Surah apa ni? Ar-Rahman. Tidak. Nah, fa idza insyaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhihan. Apabila syaqqatis sama', terbelahlah langit, pecahlah langit itu. Dia menjadi seperti kepingan-kepingan mawar, wardah. Kata Allah dalam Al-Quran, kepingan-kepingan mawar yang berwarna merah yang akan jatuh. Jatuh menimpa bumi, jatuh menimpa alam. Kalaulah dia jadi kepingan-kepingan mawar merah, kerana apa? Terlampau panas di langit dan di bumi, dia tu jadi pecah. Bila dia pecah, ni tiupan sangkakala pertama nak, pecah dia akan jatuh. Jatuh menimpa bumi. Sementara gunung ganang bukit buka dah pun hancur naik. Hari ni kalau kita tengok dalam satu suasana, orang kata apa? Tanah runtuh. Bila jadi tanah runtuh, pertama-tama sekali jalan jam, kan? Nah, yang kedua ada kemalangan jiwa. Pun manusia punya buat laporan lah, ni lintas langsung daripada tanah runtuh, berapa orang yang dah mati, satu bah yang dah hanyut di bawah. Ataupun satu rumah, dua rumah. Manusia akan laporkan cerita macam tu. Nabi SAW mendengar dan menyaksikan dengan pandangan mata hati, menyampaikan cerita dekat kita. Kenapa kita tak rasa kecut? Kenapa kita tak gempar pada cerita ni? Biasalah kiamat. Bukan perkara biasa. Kalau kita selalu takjub dengan apa musibah yang berlaku di dunia, kenapa kita tak rasa takut ketika mana satu khabar duka, satu khabar yang menakutkan yang dibawa oleh Nabi. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Bukan Nabi cerita, Allah sendiri cerita. Kita percaya tak? Percaya tapi tak apa nak takut. Percaya. Percaya kan? Tapi tak apa nak takut. Pasal itu dah buat juga-juga dah. Buat juga-juga. Apa kata pun katalah. Nah, aku nak buat juga-juga. So ni kita lawan-lawan bertobat lah. Pakat-pakat minta maaf sudah lah. Yang senang. Jadi dia kata, bergeraknya mereka itu maksudnya hancur. Berterbangan. Gempa bumi ni berlaku dia kata, sebagai gempa yang umpama perahu di dalam air. Itu yang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah. Surah zalzalah kan. Zal kan dia makhraj dari hujung lidah. Apa keistimewaan surah zalzalah ini dimulai dengan makhraj zal. Zal kan makhraj dari hujung lidah. Perumpamaannya, anak makan pun dah tak lepas. Lidah hang duk terjeling keluar. Apabila bumi itu digegarkan. Zalzalah ni maksudnya gegaran. Dengan gegaran yang amat dahsyat. Ambil kuih raya tu, goncang bodan balang. Goncang sungguh-sungguh. Apa jadi? Jadi hancur. Jadi debu.
Lepas tu makan aku makan nasi tu. Masa belum dia jadi aku tu punya mai. Sebiji 5 kupang, sebiji RM1 pada kan. Dia mesti orang kaya lah, tak apa, tak kisah. Tak bersalah kat kaya. Perumpamaan abang. Tapi bila dia jadi hancur tu, ada harga. Tak ada harga. Kita macam tu. Kita macam tu. Tak ada apa harga dah. Nah, apabila kita digegarkan dengan gegaran yang amat-amat dahsyat. Dia kata, sebagai gempa umpama perahu di air, macam dikocok-kocok perahu di air. Apa yang jadi akhirnya, masa dia jadi perahu, sebiji perahu tu ada guna. Boleh orang duduk di atas dia, boleh nelayan cari makan. Tapi bila dia hancur, jadi kepingan-kepingan kayu, tak ada orang. Siapa pun tak boleh nak ambil kemanfaat dah lagi pada dia. Dan dia kata, setiap orang yang mengandung melahirkan anaknya. Kalau duk mengandung, gugur, keluar anak dia. Menjadi lalai leka orang yang sedang menyusukan anaknya. Buang anak. Menjadi berubah setiap kanak-kanak yang saya kata budak-budak beruban. Beruban, bukan berubah. Menjadi beruban setiap kanak-kanak dan menjadi segala syaitan itu tercengang. Masa ni, syaitan ada akai. Syaitan ada akai. Sebab apa? Dia lambat mati. Syaitan ni dia binasa pun banyak dan dia hidup pun banyak. Hari ni dia kata, hari ini adalah hari yang telah dijanjikan. Takut. Pasal apa? Aku dah berjanji pada Allah, aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Dan mereka itu ikut aku. Yang mana yang ikut aku akan ke neraka bersama-sama denganku. Dan aku dipertanggungjawabkan di atas perbuatan-perbuatan kejahatan mereka. Selalunya, ketua nanti kena lebih lah. Kemana pun tangkap kepala dululah. Jadi dia ni antara makhluk yang paling takut pada tiupan sangkakala yang pertama. Sesungguhnya berhamburanlah segala binatang ke atas mereka. Yang mana yang ada di dalam perut bumi semua Allah Ta'ala keluarkan menjadi gerhana matahari. Ada gerhana yang saya sebut tadi wa khasafal qamar. Kita panggil khasaf. Khasaf ni kita duduk sembahyang. Khusuful qamar. Ingat kan? Usalli sunnatul khusuful qamar. Usalli sunnatul khusuful qamar. Syams. Khusus tu maksud dia gerhana. Gerhana ni makna dia tidak ada cahaya. Pada bulan, pada matahari, pada bintang dah tidak ada cahaya. Adakah bumi itu bergelap? Bumi tak gelap kerana api yang sedang menyala. Mai daripada mana api? Mai daripada langit. Api daripada mana? Api daripada perut bumi. Api daripada mana? Api daripada dasar lautan. Adakah bumi gelap? Bumi tak bergelap. Walaupun matahari dah tak ada cahaya, bulan dah tak ada cahaya. Tapi api yang Allah hantar daripada rata-rata cawangan. Masya Allah. Masya Allah. Sesungguh-sungguhnya takut sangat. Dan dia kata apabila berhamburlah segala bintang ni jatuh. Wa idzal kawakibun tasarat. Bacalah dalam juzuk Amma ni banyak cerita pasal itu. Wa idzal kawakib, apabila bintang-bintang itu berhamburan, jatuh bertebaran di atas muka bumi. Kita bayangkan macam kita duk tengok filem-filem barat yang menggambarkan meteor. Meteor yang jatuh mengenai bumi menyebabkan hancurnya muka bumi. Itu gambaran daripada puak-puak Kristian tentang suasana kiamat. Dia buat gambaran kan? Lari puak macam mana? Naik kapal terbang lari. Kan? Naknya dia tak baca kak yang di langit betul-betul nak pergi terbang tahu mana? Gambaran dunia barat mengatakan muka bumi kita ni akan banjir. Penuh air naik. Dia apa buat? Bahtera. Bahtera yang ada tutupan yang mana kalau kita tenggelam lama pun macam kapal selam tu lah. Tenggelam lama pun air tak masuk. Kalau kata dia berlayar lama pun gas tak habis.
Apa buat dah nak? Apa dah buat dah? Berpuluh-puluh biji dah mereka buat. Ini adalah dalam imajinasi makhluk-makhluk jahil itu cuba melawan suasana kiamat dalam tiupan sangkakala yang pertama. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh, manusia tak boleh berlawan dengan suasana sedemikian. Dan dia kata dijauhkan langit dari atas mereka, sedang ketika itu segala manusia dalam keadaan lalai. Bila berlaku kiamat ni? Ketika mana keadaan manusia yang tengah-tengah lalai. Rupanya kita tengah seronok. Dalam suasana kita rasa aman damai. Dalam suasana kita rasa lega, tak ada apa dah. Aku tak ada apa masalah. Dalam suasana manusia hilang pegangan kepada Allah. Dia tak cari Allah, dia lupa pada Rasulullah. Ini dinamakan suasana lalai. Masa ni nak balik pun tak boleh dah, nak cari siapa pun tak boleh dah. Kata Rasulullah SAW, bermohonlah agar kamu tak hidup dalam suasana ni. Moga kita tak ada yang kita duk minta lindung kepada Allah daripada fitnah ketika hidup dan ketika mati. Ini fitnah hidup dan mati. Dia terlalu senang dengan pemberian pinjaman daripada Allah, manusia tu lupa. Lupa mensyukuri dengan nikmat Allah. Akhirnya manusia itu mendakwa segala usaha yang terdapat dalam diri dia adalah titik peluh dia, bukan daripada Allah. Itu dia anggap ini yang mana kata Allah, ketika manusia lalai, ketika manusia lupa kepada aku, lupa kepada kekasihku, maka akan datanglah satu tiupan yang amat sangat, yang mana manusia itu akan sa'iq dan fazaq. Okey. Dalam kajian saintis-saintis dunia, pada kepercayaan puak-puak Kristian, puak Yahudi, Nasara, mengatakan ada tiupan sangkakala, tapi tiupan sangkakala ni 6 kali. 6 kali. Dah berbunyi ya. Dah macam itu daripada, kalau perempuan kajian layar dalam YouTube, cuba tengok dia cerita baru ni terdengar satu bunyian yang kuat di langit. Satu bunyian yang kuat di langit, yang mana bunyian itu cukup aneh. Masing-masing tertanya-tanya siapa yang menghasilkan bunyi, dan tidak ada jawapan yang ditemui. Maka pendeta-pendeta Nasara mengatakan itu bunyi tiupan sangkakala, bunyinya di langit. Wallahu alam. Memang betul ada bunyi itu. Tapi sejauh mana kebenaran tu, wallahu alam. Yang kita tahu, yang Allah Ta'ala cerita, yang Rasulullah cerita, kalau dia bunyi, kita tak boleh duduk lagu ni dah. Kita tak duduk lagu ni dah. Itu dengan penuh keyakinan. Sebab kita orang yang baca Al-Quran, kita orang yang membaca hadis, kita tahu kalau kata benarlah itu bunyinya sangkakala, maka tidak ada lagi makhluk yang wujud. Akan berlaku fazaq dan juga sa'iq. Habis. Selesai. Tu untungnya jadi orang Islam. Orang Islam ni tak mudah orang nak mau dia. Tak mudah ditipu. Sebaliknya dia akan selalu berhati-hati cari. Ada tak hadis kata? Ada tak Al-Quran kata? Mungkin kita tak pandai nak buka hadis, kita tak pandai buka Al-Quran. Kita ada rujukan para ulama kita. Dan ulama akan selalu mengeluarkan pendapat, mengeluarkan kata-kata. Dan Alhamdulillah, insyaAllah selagi kita berpegang dengan Al-Quran, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kita akan terus berada di atas ajaran Islam, insyaAllah ta'ala. Dan selagi mana kita berpegang dengan Nabi SAW, maka Nabi lah yang akan membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj, insyaAllah kita akan sambung. Tanda kat seperti mana
Hari ni berapa bulan? Kena tulis hari bulan ni, takut cuti lama. Bulan 2. Start ya, no? Bulan 2 dah. Baik. Seperti mana firman Allah Ta'ala, kita akan baca nah. Kita akan sambung bulan depan raya ni, puasa. Kita puasa insya-Allah, mungkin puasa hari Selasa. Nah, betul kan? Hari Isnin tu nak mengaji lagi ke? Hari Isnin tu minggu kedua. Nah, jadi lepas raya. Nah, kalau panjang umur, nah, kalau panjang umur, murah rezeki daripada Allah bagi, nah, sihat tubuh badan Allah rezekikan pada kita. Kita akan kembali kepada bab yang ke-21, Tiupan So'ib dan Fazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita lagi untuk meneruskan perjuangan kita dalam membasmi kejahilan yang memang betul. Kalau lagi belajar, lagi tak kerti rupanya. Lagi belajar, lagi banyak benda aku tak kerti. Duk perasan, duk ingat pandai sangat dah. Rupa-rupanya lagi ngaji, lagi bengong kot no. InsyaAllah nah. Masya-Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala dengan izinnya kita akan sambung lepas raya Aidil Fitri. Dosa duk seronok sangat nak raya nah. Tak seronok, kita turun-turun tak seronok dah. Nah, saya ingat waktu saya kecil dulu mak saya suka kata, aku kalau nak suruh puasa setahun tak apa, raya aku tak mau. Nah, tentu dia ada masalah. Bila mai kat kita dah tua deh, betul ya. Macam mak aku kata dulu, raya aku tak mau. Tak ada apa pada raya. Nah, susah perut. Puasa tak mau, puasa boleh. Main nak raya, Allahu Akbar. Ada soalan? Ya. Apa dia? Baik, terima kasih. Adakah gambaran kiamat itu terdapat dalam Injil dan Taurat? Ya, ada. Ada diceritakan dalam Injil, ada diceritakan dalam Taurat. Sebab tu orang Yahudi, orang Nasara dia tahu tentang kemusnahan dunia ni, tentang balasan syurga dan neraka. Lepas tu dia boleh cerita. Keadaan huru-hara kiamat dia tahu. Dia tahu kan, dia buat gambar angel, malaikat-malaikat aduk terbang bersayap-sayap tu, gambaran orang-orang Nasara. Nah, sementara gambaran orang Yahudi dia tak macam tu. Nasara ni dia lagi sesat daripada Yahudi. Bukan saya nak kata Yahudi tak sesat dah. Tapi Nasara ni dia lagi sesat daripada Yahudi. Yang mana Nasara ini menggambarkan para malaikat yang berterbangan ke semuanya itu adalah jadi daripada manusia baik yang mati. Manusia macam kita, orang baik, mati jadi malaikat. Gambaran orang Yahudi, anak-anak perempuan yang mati kecil jadi malaikat. Itu gambaran orang Yahudi. Okey, apa gambaran orang Islam macam kita? Malaikat adalah pesuruh Allah. Tidak lelaki, tidak perempuan. Tak ada mak, tak ada ayah, tak ada bapa, tak ada siapa. Itu pada akidah kita. Cantik tak? Cukup cantik. Kita tengok kan Nasara punya gambaran. Mereka punya malaikat. Pakai baju tak? Bogel kan? Terbang bogel. Lepas tu jantan ke semua. Yahudi kata anak-anak perempuan yang mati kecil. Apalah cerita hampa. No? Alhamdulillah aku Islam ya Allah. Terima kasihlah. Nah, nikmat yang paling teragung Allah bagi dekat kita, kita Islam. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain? Okey. Okey. Okey, yang mana yang paling yang mana yang nak buat dulu, yang paling afdal? Okey. Lepas kita bagi salam. Okey. Okey. Ikut turutan yang Rasulullah ajar, zikir ataupun kita panggil wirid lepas solat.
Wirid ni maksud dia benda tu kalau boleh hang buat selalu, jangan tinggal. Baginda akan istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi tak sebut Al-Azim. Okey? Kita hamba berdosa, muliakan Allah dengan sebut Azim. Azim tu maksud dia Allah yang Maha Agung. Nabi tak sebut Sayyidina sebab dia dah Sayyidina. Nabi tak sebut Azim sebab dia dah kekasih Allah. Kita sebut Azim pasal kita memuliakan Allah lagi dengan nama yang agung. Okey, tak salah. Okey, kalau nak sebut Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali. Itu wirid Nabi. Selepas daripada tu, baginda akan ikuti dengan Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna 7 kali. Sebab dia kan ada hadis-hadis sahih yang baginda datangkan. Kalau kita kata 1 tertutup 1 pintu neraka, bila kita kata 7 maka ke-7-7-nya akan tertutup. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali, kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam 1 kali kita baca 10 dosa dihapuskan, 10 pahala diganti. 1. Kita baca 10 dapat 100. 100 dihapuskan, 100 diganti. Kemudian dia baca apa? Ayatul kursi. Ayat kursi. Baik. Ada hadis Nabi SAW mengatakan ayat kursi adalah perbendaharaan mizan. Perbendaharaan mizan ni memberatkan timbangan amal kebajikan. Maksud kita ditimbang amalan kita di neraca Allah. Apakah yang akan memberatkan amalan kita? Ayatul kursi. Dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita bawa surah tu dengan penghayatan yang kita faham maksud dia, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita seperti mana buih di lautan. Dan begitu juga terus dia berzikir 33 kali. Itu di antara susunan wirid selepas solat. Dia 3 kali dah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian dia bawa main pula itu dalam hadis-hadis yang sahih, afdalul zikri apa dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kerana apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah udkhulul jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah akan masuklah dalam syurga. Jadi antara zikir-zikir yang banyak Nabi tinggalkan, kita nak susun macam mana yang boleh kita bawa seindah-indahnya. Yang macam tadi saya beritahu. Sifat dulu, dosa banyak. Kan? Tutup dulu pintu neraka. Hapuskanlah segala dosa. Beratkanlah timbangan. Kemudian puji Allah. InsyaAllah. Ya. Okey. Ada yang sebut. Bila saya tak sebut, saya bila ambil petikan daripada hadis sahih, dalam hadis itu dia tak sebut. Yuhyi wa yumiit dia tak sebut. Ya. Setengah ustaz sebut, kalau kita tengok dalam tulisan-tulisan dalam kitab-kitab pun disebut. Tapi dalam hadis sahih, kata-kata Nabi SAW, Nabi tak sebut. Bila Nabi tak sebut, saya tak sebut. Sebab tu saya baca saya tak sebut. Tapi tak salah kalau sebut Sebab yuhyi tu nama Allah yang maha hidup. Yumit nama Allah yang maha mematikan. Jadi tak salah kalau kita sebut yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey Ya Kak Farida. Okey. Kenapakah Allah tidak memelihara Zabur dan Injil, tapi Allah memelihara Al-Quran? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pandai baca dan tak pandai tulis, sementara Allah Taala beri
kepada Musa pandai baca, pandai tulis. Allah bagi kepada Isa alaihi salam pandai baca, pandai tulis. Walhal kedua-duanya, kalau kita tengok Musa pun mak dia hanyutkan dia dalam sungai. Duduk dengan orang juga, tapi duduk dengan raja. Isa pun tak ada pelajaran, mak dengan susah payah, dengan ayah pun tak ada. Tapi boleh baca, boleh tulis. Nah, boleh baca dan boleh tulis, maka mereka boleh jaga tu Taurat dan Injil. Pasal orang boleh baca, boleh tulis. Sementara Nabi yang tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi pasal apa Allah Ta'ala jaga daripada dicampur adukkan di dalamnya? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala nak memuliakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala kata apabila datangnya Al-Quran, maka Taurat dan Injil dimansuhkan. Kenapa mudah-mudah Allah Ta'ala memansuhkan Taurat dan Injil? Kerana Allah Ta'ala izinkan pada Taurat dan Injil itu dicampur adukkan. Kenapa Allah Ta'ala izin? Sebab Allah Ta'ala nak muliakan Al-Quran. Itu sebab dia. Itu jawapan dia. Kerana Allah Ta'ala nak muliakan Al-Quran. Kita tak boleh ada terlampau banyak buku dalam kehidupan untuk menuju satu negeri yang satu. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi satu saja rujukan, yang mana di dalam satu rujukan itu terdapat pada keseluruhan aspek kehidupan dan juga aspek kematian. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala nak tutup kitab Taurat, Allah Ta'ala tutup kitab Injil. Allah kata guna satu saja Al-Quran. Kerana apa? Kerana Allah biarkan Taurat dan Injil itu dicampur adukkan, sebab Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan hanya pada Al-Quran. Macam kita, benda yang lama kita dah tak mau pakai, buat pi apa pun. Kan? Buat pi apa pun, sebab tak mau pakai ni, dia pun nak main yang bau, yang lagi baik. Yang tu edisi lama, dah tak boleh digunakan. Jadi Allah biarkan, sebab Allah Ta'ala nak jadikan Al-Quran penghulu segala kitab, Muhammad SAW penghulu segala Nabi. No? Wallahu a'lam. Selebihnya Allah yang mengetahui. Okey, ada soalan lain? Okey. Allah masukkan, maksud dia Allah Ta'ala kata kabaran luka anak murid saya yang sanggup main ni baru meninggal. Main ada di Semeru. Yang mana satu dia? Puan Jamilah. Oh, subhanallah. Dia orang mana ni? Okey nah, satu perkhabaran duka daripada seorang sahabat kita, nah, sahabat kaum muslimah yang duk sama-sama belajar dengan kita, Puan Jamilah Khatun, nah, binti Zainal Abidin, telah pun kembali ke rahmatullah. Semoga Allah Ta'ala mencucuri rahmat ke atas rohnya dan tempatkanlah dia bersama dengan orang-orang yang beriman. Hapuskanlah segala dosa-dosanya dan letakkanlah dia di dalam surga yang tertinggi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kak Jamaliah atas makluman. Terima kasih. Dan jenazah dia ada di rumah ke ada mana? Ada di Sungai Ara. Bawa pergi masjid. Oh, dia meninggal di rumah kot mungkin. No? Bolehlah untuk sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk nak ziarah sahabat kita, untuk ziarah yang terakhir, bolehlah nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha
وتجارة لن تبور. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات في غزة. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات في مسجد الأقصى. اللهم حرر مسجد الأقصى. اللهم حرر مسجد الأقصى يا الله. اللهم حرر مسجد الأقصى من القوم الكافرين من القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Terima kasih, Ustazah. wasallam.